Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kerana dapat lagi kita berkumpul untuk meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim. Baik, hari itu kita dah sampai pada habiskan alhamdulillah bab yang ke-19. Itu bab berkenaan dengan istibra' minal bauli, bersuci daripada kencing dan juga berlindung dari kencing. Wa ma yaqulu idza dakhala al-khala', apa yang patut dikatakan oleh seorang bila dia masuk kawasan tandas. Kita terangkan bahawa zaman dulu tandas zaman Nabi SAW adalah kawasan terbuka tapi di luar daripada kawasan perumahan. Kemudian dalam kita sekarang dari tandas tu dalam rumah dan sebagainya, maka kita limitkan. Dan masalah sebut sikit berkenaan masa basmalah bismillah dalam tandas tadi, kalau dia kata keperluan tak masalah, alihkan badan kita dari lubang tandas tadi, cakaplah tak ada masalah. Okey. Baik. Ini masuk bab 20 Al-Ishrun, bab ma yahillu minal haidhi. Bab ma yahillu minal haidhi. 227. An Aisyata qalat kana ihdana idza kanat haidha amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'tazira min fawri haidatiha fi fawri haidatiha thumma yubashiruha qalat wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. 228. An Maimunata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru nisa'ahu fawqal izar wa hunna huyab 229. An Ummi Salamata qalat bainama ana muttaji'atun ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil khamilati idh hittu fansalaltu fa akhadhtu thiyaba hidati faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana fisti qultu na'am fada'ani fattaja'tu ma'ahu fil khamilati qalat wa kanat hiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilani fil ina'il wahidi minal janabati 230. An Aisyata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhriju ilayya ra'sahu minal masjidi wa huwa mujawirun fa'aghsiluhu wa ana haidun 231. wa anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawilini al-khumrata
minal masjidi. Nawilini al-khumrata minal masjidi. Qalat fakultu inni haidun. Faqala Rasulullah SAW, inna haidataki laysat fi yadiki. Inna haidataki laysat fi yadiki. 232. Wa anha qalat kuntu ashrabu wa ana haidun thumma unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayada'u fahu ala mawdi'i fiyya fayashrabu wa ta'arraqul arqa wa ana haidun thumma unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayada'u fahu ala mawdi'i fiyya 233. wa anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri fayaqra'ul qur'ana wa ana haidun 234. wa an Anas anna al-yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yuakiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. Fasa'ala ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa'anzalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid ila akhiril ayah Al-Baqarah 222. Faqala Rasulullah sallallahu isna'u kulla shay'in illa an-nikah. Fabalagha dhalika al-yahud faqalu ma yuridu hadha ar-rajul an yad'a min amrina shay'a illa khalafana fihi. Faja'a Usaid bin Khudair wa Abbad ibn Bishr faqala ya Rasulullah innal yahuda taqulu kadha wa kadha fala nujami'uhunna fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta zananna an qad wajada alaihima fakharaja fastaqbalahuma hadiyatun min labanin ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faarsala fi atharihima fasaqahuma fa'arafa an lam yajid alaihima Baik. Bab al-20 bab ma yahillu minal haidi, apa yang halal daripada seorang wanita yang haid. Ma yahillu minal haidi, apa yang halal daripada seorang wanita yang haid. Dan perkataan haid ni, haid tu yang haid dia, dan tidak ada haid yang lain. Pasal wanita saja yang haid, so tak ada haidah. Tak ada haidah. Kan, kalau dia kata benda lain, kita ada dua lah, macam alim, alimah. Kan, alimun, alimah, katibun, katibah. Kan, karimun, karimah. Tapi haidun tak ada perempuan. Tak ada feminin dia, pasal perempuan je buat kerja tu. Hamil ada dua-dua. Pasal hamil ni boleh maksud dua. Kalau hamil mengandung, hamil je lah.
Tapi kalau hamil memikul barang, kan, macam kat Mekah dia ada satu kedai Hamilul Misk, nama kedai tu pembawa kasturi, the one who bear the kasturi. Okey, bawa kasturi, tapi bukan mengandung, bukan mengandung kasturi pula. Okey, jadi okey, ma yahillu minal haidi, apa yang halal pada haid. Okey, dalam tajuk ni sering bila kita baca nama-nama, saya lupa nak ingatkan dulu, bila nak baca nama-nama wanita dalam bahasa Arab, dia takkan ada tone yang belakang, macam Aisyatu, Halimatu, Fatimatu, dia takkan tone, tak ada Fatimatun. Okey, dia beza dia sebab tahu pasal memang dia panggil dalam bahasa Arab ni ismul ladzi la yansarif, nama-nama yang tak boleh dia bariskan dua, nama-nama, kata nama yang tak boleh baris tanwin, tak terima tanwin dan tak terima baris bawah kalau masuk huruf jar. Whenever ada huruf jar depan dia kita kata an Aisyatu, an Aisyata. Dia kalau an Muhammadin, an Aliyin. Ini tidak. Ini antara dia ada 9 kalimah lah. Antaranya nama perempuan, feminin dan nama. Feminin dan nama. Kalau feminin dan sifat tak. Contoh macam, dan di sini beza dia. Sebab apa yang nama akan jadi baris bawah, baris satu saja? Sebab nak bezakan dia dengan sifat. Contoh macam Aisyah yang hidup. Macam Nafizah, tingkap. Kalau nama orang Nafizatu. Kalau sebut Nafizatun, ruang tembus dari satu tempat ke tempat yang lain. Nafizah, jendela. Ini Nafizatun. Kalau nama orang Nafizah, Nafizatu. Tak boleh tun. So that's the way diorang bezakan nama manusia dengan sifat. Pasal Aisyah tu sifat, Cik Aminah sifat. Faham tak? Faham? Angguk, faham? Faham tak? Pasal dia nama dia bukan setakat nama, dia nama yang derive daripada sifat. Nama derive from a sifat. Sifat Aish, macam Asya ya'ishu Aisyatan, fahuwa Aish, yang hidup. Yang hidup. Feminin dia Aisyatun, yang hidup juga. Tapi bila nama orang Aisyatu, tak ada dua. Ingat so sebab bila kadang-kadang baca anak Aisyata, kan, apa dia nama dia kan ada Maimunata, Zainabah, dia takkan ada dua. Faham okay. Jadi an Aisyah daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, kanat ihdana, betul kan? Kanat ihdana, kana ihdana, kanat kan. Kanat, betul kan? Kanat. Betul kan? Kanat, bukan kana, kanat. Pasal dia feminin. Ada tak sampan. Ta maftuhah. Gemar butah, ta maftuhah. Betul kan? Kanat. Baris atas mati. Ni masalah tak tengok balik ni. Kanat. Betul kan? Kanat. Kanat ihdana. Kanat. Kanat. Ihda tu feminin. Mana dia kalau kana ahaduna. Kalau dia maskulin, ahadun. Ahaduna, seorang di kalangan kami. Kalau ihda feminin, seorang tapi perempuan. Ukhra, sughra, husna, ihda. Nah, faham? Ahad lelaki, maskulin, sifat lelaki. Mana seorang lelaki. Kalau ihda seorang perempuan. Pasal dia cerita tentang wanita-wanita yang haid. Mana lelaki tu? Okey. Kanat dahulunya ihdana seseorang kami. Seseorang di kalangan kami. Idza kanat haidha, jika sekiranya dia haid. Amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan memerintahkannya. Mana bila sekian memerintah kepada yang haid tadi, isteri Nabi lah, an ta'tazira min fauri haidatiha, agar dia memakai kain, min fauri, apa maksud dia? Dia kata kain ni maksud dia yang kain izar ni adalah kain dipakai di antara pusat dengan lutut.
Anta tazira, izar mengizar. Dahulu biasalah dia ada dua piece kan, atas satu yang komis. Orang kita panggil gamis. Komis, baju yang tutup atas. Kemudian kalau dia kata yang bahagian bawah badan biasanya macam kain sarung tu panggil izar lah. Dia ada bentuk lah, bentuk yang macam kalau yang macam orang pakai kan, Melayu kita pakai yang ni futah. Fa waw ta ta marbutah, futah. Kalau yang macam orang Yaman pakai kain tu macam batik lepas tau. Dia akan tarik sini, macam orang pakai ihram, dia tarik sini, dia gulung-gulung. Itu yang tu dipanggil izar. Kain yang diikat, yang dipakai di antara pusat dengan lutut. Jadi Nabi suruh dia antak tidra min fauri haidatiha, agar dia itu wanita isteri dia sebut berizar. Mana syadul izar, maksudnya dia ikat kain iaitu pada pertengahan badan, daripada tengah badan dia sampai ke lutut. Okey. Maksud ada kata daripada pusat sampai lutut. Dan ini adalah ada arahan adalah daripada Nabi SAW ni sebagai perbuatan untuk yang menjaga bagi elakkan daripada najis. Ini pendapat semua para ulama lah. Walaupun sebenarnya kita kata benda berkenaan Nabi suruh pakai kat situ, halang supaya jangan sampai nanti kan sambungan lepas tu. Apa yang Nabi nak buat pada isteri dia, Nabi suruh dia pakai macam tu supaya kalau dia kata benda dia tertutup kawasan tersebut supaya tidak berlaku sebarang hubungan yang diharamkan dalam Islam. Itu ketika dalam haid tak boleh persetubuhan berlaku. Itu maksud dia. Jadi tapi ada kata waktu pakai kain tu, ada yang para ulama kata pakai kain tu untuk elakkan najis. Jika tidak, kalau anda kata ikutkan logiknya, pakai kain cawat saja cukup dah tutup menghalang darah. Tapi Nabi suruh pakai kain besar tutup terus kawasan tersebut. Okey. Dan dia sebut faurul haidati, maksud dia terjemahan tu cakap apa? Faur tu bukan sebaik saja, betul kan? Faur tu maksud dia apa? Ketika keluarnya atau keluar dengan banyaknya. Fara yafuru, fara yafuru. Faur ni maksud dia sebaik saja pun ya. Juga maksud lain dia adalah fara yafuru. Faur adalah apa? Contoh macam air menggelegak kan? Begitu fur membuak-buak ketika tengah banyak, mana air melimpah. Mana melimpah lah maksud dia. Ketika melimpahnya, banyaknya maksud dia bila disebutkan apa contoh macam air pasang, air laut pasang, ataupun periuk kita gelegak air tu keluar. Jadi dibayangkan macam tu. Maksud dia kita gelegak, tapi maksud dia kita baca ketika pasangnya haid, maksud dia naik je atau keluar dengan banyak darah haid. Keluar dengan banyaknya maksud dia. Okey, faur tu keluar dengan banyaknya. Keluar dengan banyaknya. Faur. Dia fara yafuru faur. Maksud dia cili kalau ikutkan dia ni lah boiling. Maksud asal dia, tapi dia maksud dia keluar melimpah-limpah. Melimpahnya haid mereka, Nabi suruh dia pakai macam tu. Okey. Dan dalam penggunaan dia kata al-mahid ataupun haid, mahid atau haid adalah terkumpulnya darah pada kawasan berkenaan. Bila darah haid tu jadi dengan banyak je kat situ, dipanggillah haid. Dan dinamakan contoh macam tempat telaga panggil haud. Kan dia kata haud. Aku tu kamu dia haud kan. Haud tu pun sebab di situ terkumpulnya air. Tempat takungan air tu, kolam dan sebagainya panggil haud. Kalau telaga bi'run. Kalau tempat air di mana air tu datang ke tempat, bertakung satu tempat panggil haud. Jadi dinamakan haud itu pun sebab terkumpul air di kawasan berkenaan. So perkataan haid itu berkaitan dengan tajuk masalah terkumpulnya darah pada kawasan tertentu daripada badan wanita tersebut pada tempoh tertentu dalam satu bulan. Maksud dia. Okey. Dan dia kata apa? Dan dikatakan bila dikata hadatil mar'atu, bila dikatakan sebut datang haid seorang wanita tu, dia kata bila mengalir daripadanya darah pada waktu yang tertentu. Itu dalam sebulan mungkin 7 hari, 5 hari berdasarkan pada badan manusia tu Dan kalau mengalir pada selain waktu berkenaan, okey, dipanggil sebagai istihadah. Mana serupa macam haid tapi bukan haid. Mana air darah tu datang keluar dari situ juga tapi bukannya haid. Kalau haid ni di tempoh tentu, bulan tentu dan sebagainya. Bahkan kita sebut itu, macam Nabi kata damul haid aswadun yu'raf. Darah haid ni adalah hitam diketahui. Bila kalau ada kata wanita yang nanti kita akan bincang nanti berkenaan istihadah dengan haid macam ni kita bezakan. Nanti kita masuk nanti pasal hadis yang akan datang akan ceritakan. Okey. Dan dikatakan juga seorang wanita tu hadat ataupun tahayyadat atau darasat atau arakat atau tamisat.
dia ada kalimah banyak. Saya tulis depan. Sekejap. Macam ni. Okey tak? Dia boleh letak perkataan hadat atau tahayyadat atau darasat. Bukan belajar Tak ada ambil kalimah. Kalimah boleh kita gunakan. Okay, darasat. Ini semua pengertian sama atau darasat, tomisat, arakat. Okey. Harakat ataupun tomisat. Satu yang Al-Quran pakai dhahikat. Orang kata ketawa. Dhahikat. Okey. Itu yang antara yang digunakan. Macam Nabi kata apa? Nafisat. Nafisat tu yang kata nifas lah. Perkataan nifas. Okey, itu antara kalimah-kalimah yang hampir sama pengertian Cuma sekali maksud dia datang haid. Saya datang haid. Cuma okey, macam penggunaan yang kita kata macam yang semua yang datang tu arakat. Okey, dia kata nafisat okey. Kan nafisat. Okey, dan dhahikat tu dalam Quran dalam surah Hud ayat 71. Pasal kisah ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam datang para malaikat bagi tahu pada dia akan dapat anak. Allah Ta'ala katakan wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat. Dan isteri dia ketika tu bukannya dia ketawa tau. Orang kita dah terjemah dhahika dia kata ketawa kan. Tak, wa mar'atuhu qa'imatun, isteri dia ketika tu sedang berdiri. Bila Ibrahim tanya, macam mana boleh sekian-sekian Allah Ta'ala jadikan, tapi isteri dia ketika tu sedang berdiri, tiba-tiba datang haid. Fadhahikat, maka isteri datang haid. Maka maksud isteri ketawa. Macam, ketawa lawak lah kau cakap macam ni. Bukan. Ada orang salah terjemah, dia terjemahkan terketawa. Sebenarnya dalam surah Hud ayat 71 tu, dhahikat maksud dia datang haid. Dhahikat maksud dia datang haid. Bukannya dengan pengertian macam orang kita duk bayangkan. Dan dia kata pasal belajar dhahika. Macam darabah lah. Darabah pukul. Dia tiba datang, wa daraballahu masalan. Dia telah mukul Allah Ta'ala satu contoh. Mana boleh pukul? Membuat. Okey, dia akan tengok kedudukan macam katabah menulis, tapi yang Quran datang dengan maksud apa? Mewajibkan. Kan kutiba alaikumusiyam difadu kat atas kamu, diwajib kat atas kamu berpuasa. Kataballahu ala nafsi rahmat, atau tulis atau wajib kat atas diri dia rahmat. So perkataan tersebut kita tengok dia konteks ayat. Okey, 71 surah Hud Allah katakan wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat. Isteri dia Ibrahim ketika itu sedang berdiri, bila elok malaikat bagi tahu saja dia isteri dia akan mengandung, tiba-tiba datang haid. Dah putus haid, datang haid. Ini translation. Ya? Translation dalam dia kata ketawa. Salah. Salah ketawa. Bukan ketawa lah. Bukan ketawa. Kata dia bahasa dulu. Bukan ketawa. Bukan ketawa. Dhahikat ai hadat. Datang haid.
Isteri dia senang diri, isteri dia bukan ketawa. Macam dengar malaikat ketawa, oh ketawa, lawak lah korang. Bukan. Surah Hud ayat 71. Salin nombor je ayat yang sibuk buka sekarang. Okey. Jadi dia kata itu maksud dia haid. Okey. Jadi maksud dia adalah darah yang keluar pada tempoh tertentu bersebulan untuk seorang wanita. Setiap wanita cukup umur tertentu dia akan datang haid. Okey. Dan benda tu tak boleh lari. Suka tak suka dia tetap akan datang. Sampai peringkat tertentu pula dia akan berhenti. Dan dia sebenarnya benda tu bagi tempoh tertentu saja. Limited time. Tapi lah macam zaman kita sekarang ni mungkin dalam 40 tahun dan sebagainya habis haid kan. Baru ni ada bincang tajuk berkenaan dengan macam perbincangan berkenaan umat kita akhir zaman ni, yang orang terdahulu siapa lagi ramai. Ada orang kata macam, "Oh, kita dah ramai ustaz 6 bilion." Saya kata, okey, kalau dia kata umur umat terdahulu panjang. Macam Nuh AS berdakwah pada kaum dia saja 970 tahun. Takkanlah bini dia habis haid umur 40 tahun je. Umur 1000 haid dia 40 tahun je. Logik lah sikit kan. Umur dia panjang lah. Kalau anda kata dalam tempoh 1000 tahun tadi, berapa banyak anak boleh lahir? Banyaklah. Ada orang kata, tapi mungkin anak dia lama juga. Tak ada pun cakap yang tu. Kan manusia kan sama lah, keturunan lahir anak ikut tempoh yang sama. Pembesaran janin tu sama. Tak ada beza. Cuma umur kita panjang, umur kita pendek dan umur kita panjang, tu je. Jadi itu mungkin satu keluarga tu, satu kampung tu dua orang saja. Satu kampung tu, satu keluarga. Daripada anak bapa yang sama, mak yang sama je. Orang kita je pelik-pelik sikit. Baik. Okey, dia kata apa? Thumma yubashiruha. Kemudian Nabi akan apa? Yubashiruha. Maksud dia bishrah. Bishrah ni kulit permukaan ni. Kalau ni kulit yang permukaan bagi bushrah. Kalau dalam dia panggil udmah. Bishrah. Kulit dalam tu, yang dalam tu dipanggil udmah. Okey, jadi bila disebut hadis dia kata apa? Summa yubashiru, Nabi akan apa? Berhubung secara langsung dengan dia, mana tanpa sebarang lapik maksud dia. Okey, mana bertemulah kulit mereka berdua. Maksud dia itu yang dikatakan sebagai kiasan kepada hubungan suami isteri. Dalam Al-Quran Karim banyak disebut macam tu. Macam bahkan para ulama jumhur para ulama membawa pengertian surah Al-Maidah ayat ke-6 yang kata aula mastumun nisa tu, kamu sentuhan dengan wanita, bukan dibayangkan dengan pengertian maksud sentuh fizikal, tapi ada persetubuhan. Faham Macam surah Al-Mujadalah punya juga Allah nyatakan hendaklah orang yang zihar isteri sebab apa? Allah kata dia bebaskan hamba min qabli an yatamassa, sebelum mereka saling bersentuhan. Itu bukan maksud sentuh fizikal, tapi maksud dia adalah apa? Persetubuhan. So macam juga dalam hadis ni kita datang dengan apa bila dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kemudian bila Nabi dah suruh ikat kain, maka baginda akan buat hubungan dengan isteri dia tanpa ni lah. Mana maksudnya kawasan-kawasan lain, dan di kawasan berkenaan Nabi suruh tutup. Kerana bimbang tu akan terkena dan sebagainya. Dia bukan masalah kena darah tu, bimbang takut akan berlaku persetubuhan di antara dia dengan isteri dia. Okey. Yang ni maksud dia adalah boleh untuk orang tersebut dia buat hubungan dengan isteri dia dan seronok dengan apa di atas daripada kawasan ikatan kain berkenaan, atau dari atas kain tersebut buatlah apa dia nak peluk ke nak cium dan sebagainya, tak ada masalah. Tidur ke baring macam kisah nanti kita baca Ummu Salamah tidur dengan isteri dia dalam keadaan haid pun tak ada masalah. Okey, tak ada tajuk macam apabila sekian darah kau pergi tidur bawah, dia halau bini dia tidur tempat lain, nanti kotor katil dan sebagainya, tak ada timbul tajuk. Okey, Nabi tak kisah, jangan kisah kan. Okey, macam Nabi SAW berkata kepada seorang lelaki yang bertanya baginda berkenaan apa yang halal untuk dia daripada isteri dia ketika haid. Okey, ada seorang lelaki tanya Nabi apakah yang halal untuk dia daripada isteri dia ketika haid. Maka Nabi kata apa? Litashudda 'alaiha izaraha, hendaklah dia, isteri kau tu, ikat pada diri dia, ketatkan pada diri dia ikatan kain dia, mana kawasan di antara pusat sampai lutut. Okey, dia kata kemudian dia kata summa sya'naka fa'alaha, maka kemudian urusan kau ni apa atas dari itu. Kau nak buat apa benda buatlah lepas, tapi atas daripada kawasan kain berkenaan, sama ada atas badan ataupun buatlah apa benda, tapi jangan silap kain tu. From outside of the kain tak ada masalah. Okey. Dan ini adalah melampau dari segi penjagaan. Melampau dari penjagaan. Adapun yang diharamkan sebenarnya adalah kemaluan itu saja. Mana jangan buat persembuhan hubungan jenis saja. Kalau benda lain kadang-kadang setakat pegang-pegang tak ada masalah. Dan kepada pendapat inilah pendapat jumhur para ulama daripada kalangan salafus soleh dan selain mereka semua pegang ke tajuk ini. Maksud dia memang
seorang itu pada ketika isteri datang haid, dia cuma tak boleh buat persetubuhan sahaja, masalah benda lain halal bagi dia. Okey, halal bagi dia. Kan nanti ada datang pula nanti dalam tu. Lepas tu kemudian Aisyah berkata, qalat, berkata Aisyah, wa ayyukum, dan siapakah di kalangan kalian, di kalangan kamu, yamliku irbahu, yang boleh mengawal, yang memiliki, menguasai, yamliku irbahu. Okey, irbahu dengan dia dibaca dengan irbahu ataupun dibaca dengan aribahu. Aribahu atau arabahu. Irbahu atau arabahu. Dibaca dengan dua-dua maksud tu, dan dia maknanya apa makna yang sama, makna yang betul. Kerana dahulu ada para sebahagian para ulama yang menjelaskan hadis ni, dia kata pengertian silap. Pengertian irbahu tu, dia kata dia tak setuju dengan pengertian tersebut. Irbahu. Dia boleh baca irbahu ataupun arbahu. Irbahu atau arbahu. Ini para ulama bincangkan tentang pengertian kalimah tersebut, kerana dia kata dia kata dan irbahu tu maksud dia, kalau maksud dia adwun, anggota tubuh. Tak sebut, bukan maksud dia kemaluan, bukan sebut kemaluan direct Mana bukan dia disebut sebagai anggota tubuh. Adwun atau udwun. Okey? Plural dia Arab. Irbun, plural dia Arab. Bukan Arab. Alif hamzah, alif panjang, ra, alif, ba. Itu maksud dia anggota. Maka mana siapakah yang memiliki, siapakah di kalangan kamu yang memiliki anggotanya, boleh kawal anggota badan dia. Anggota, salah satu disebut dengan tu dikinayahkan kepada ataupun dikiaskan kepada pengertian syahwat, kemaluan. Sesiapa boleh kawal macam Nabi kawal. Okay, kerana keinginan syahwat seorang itu adalah satu anggota daripada anggota badan dia. Satu anggota daripada anggota dia. Dan ini pengertian yang dimaksudkan. Dan bahkan dalam kitab sihah itu kamus, kita biasa kamus biasa kan. Sihah ni karangan Imam Al-Jauhari. Kitab kamus Arab. Orang belajar bahasa Arab ni kena belajar kitab Arab sebenarnya. Ada kan sihah? Dia ada ringkasan, ada jual. Dia ringkasan dia Mukhtarus Sihah. Tapi yang panjang dia adalah sihah. Sihah tu besarlah kamus Arab. Siapa nak tambah vocab, beli kamus Arab. Beli kamus Melayu Arab atau Arab Melayu. Memang mula-mula memang tak faham, tapi dalam baca pandailah. Tak faham tanya. Kan dia tahu belajar huwa hum hum kan? Boleh dah start. Huwa hum hum. Okey. Okey. Baik, jadi kata pada irbun tu adalah adwun atau udwun, anggota. Satu anggota. Mana siapakah mengatakan kamu yang boleh mengawal anggota dia. Dan dalam bahasa dia kata irbun ataupun irbatun ataupun arabun atau ma'rabah. Okey? Maksud dia inilah. Dan juga dikata zu arbin adalah zu aklin. Kalau arbun ada kata ada akal. Dan bila dikatakan fa yamliku irbahu, atau arbahu, maksud dia apa? Sama ada maksud anggota ataupun akal atau keinginan dia. Maksud keinginan dia kepada wanita, siapakah dengan kalian boleh mengawal keinginan dia kepada wanita atau anggota badan dia daripada wanita, sebagaimana Rasulullah SAW mengawal anggota dia. Maksud tak ada siapa ni. Aisyah radhiyallahu anha nak ceritakan benda tu Nabi buat, tapi kena jaga-jaga sebab kadang-kadang ada orang kata Nabi buat, apa salahnya? Takut nanti dia tak boleh mengawal nafsu dia seperti mana Nabi SAW mengawal keinginan nafsu baginda sendiri. Keinginan tu Nabi boleh kawal, stop sampai limit dia. Mana bimbang nanti orang tu dia buat macam tu, ini ikut sunnah. Tak bukan? Bimbang nanti takut nanti awak tak boleh tahan diri. Dengan sebab itu kita kata benda tersebut Aisyah macam bagi warning dengan kata-kata dia. Dan Nabi buat macam tu, tapi kena ingat siapa kan? Macam juga Aisyah sebut pada hadis yang lain berkenaan dengan Nabi cium isteri ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan Nabi Aisyah kata Rasulullah SAW cium isteri dia. Pada bulan Ramadan pun Nabi cium isteri dia. Tapi dia ulang balik, siapa boleh kawal keinginan dia macam Nabi kawal keinginan baginda? Siapa kamu yang mampu? Seimbang nanti benda tu akan melirik. Melirik sampai pada peringkat batal puasa dengan persetubuhan, ataupun macam kat sini berlaku persetubuhan dalam keadaan haid. Ini kena elakkan.
Tapi benda tadi memang kita kata kalau orang tu kata dia nak juga buat hubungan dan kawasan berkenaan restricted. Maknanya jangan selak kain sebut dan sebagainya. Kawasan lain peganglah dan sebagainya, tak ada masalah. Itu yang dia nak diajarkan dalam hadis ni. Okey, dan wa an Maimunah, daripada Maimunah, qala berkata Maimunah, kan Rasulullah dahulu Rasulullah yubashiru nisa'ahu, berhubungan secara langsung dengan isteri-isteri baginda, fauqal izar, di atas daripada kain. Wa hunna, dan mereka ketika itu apa? Huyyat, plural bagi haid. Huyyat, mereka dahulu apa? Wanita-wanita yang datang haid. Plural bagi haidun. Haidah ni huyyat. Huyyat tu plural bagi haid. Wa hunna huyyat. Kita panggil haidat kan, kita mudah kan. Muslimun, muslimah, muslimat. Kan? Mukminat, itu plural dia. Ini tak. Haidun ke haidat. Huyyat, plural dia. Jadi Maimunah dulu kata Nabi itu dan ni disebut oleh Maimunah, dia sebut okey. Wa an Ummi Salamah, daripada Ummu Salamah pula, qalat, berkata Ummu Salamah, bainama ana muttaji'un, sedang mana aku tidur, berbaring ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah SAW, dia kata fil khamilati, dalam satu khamilah, kain yang nipis yang dijadikan sebagai selimut. Kalau dalam terjemahan dia panggil plush, apa? Plush. Apa dia tu? Apa dia? Kain yang biasa selimut yang kecil-kecil tu. Ejaan dia kejap. Plush. Velvet. Velvet ke velvet? Salah sebut, masalah tak faham kata ustaz ni punya dia kain kan, tak kain nipis dan sebagainya. Ya, dan nak cerita, tapi nak ceritakan benda tu jadi selimut sebenarnya. Dia selimut, Nabi berselimut dengan isteri dia dalam kain tersebut. Tiba-tiba dia kata tengah dia duduk macam tu, dia kata tiba-tiba dia kata id tiba-tiba hittu. Itu bukan iz kerana. Iz itu maksud dia tiba-tiba, suddenly. Hittu, aku datang haid. Fansalal tu, maka aku pun menyusup lari. Dia lari dengan dia pun lari keluar daripada kain berkenaan kan. Dia selimut dengan Nabi SAW, dia lari keluar. Itu fansalal tu. Okey. Dia kata fa akhadtu thiyaba haidati, lalu aku ambil pakaian haidku. Okey, dia macam apa yang dibacakan, dia kata dia yang dimaksudkan dengan tu, maksud dia pakaian yang haid, maksud dia kain yang digunakan untuk buat apa, kena darah sebagainya lah. Maksudnya dia menkhaskan baju khas untuk datang haid. Baju khas untuk kalau datang haid pakai baju tu. Okey. Haidati, haidati haidku. Okey. Ada yang baca dengan haidati. Dia sama juga, keadaan haid. Pakaian yang dipakai ketika dalam haid. Okey. Dia kata lalu bila dia katanya dia lari dan pakai tukar baju dia. Okey. Nabi SAW pun nyatakan, Nabi kata apa? Anafisti, engkau haid ke? Maksudnya dia keluar nifas, bukan beranak. Tapi anafisti kata nafisa kan? Maksud dia datang haid. Anafisti, adakah engkau datang haid? Anafisti, adakah kau datang haid? Qultu na'am, dia kata ya. Qultu na'am, dia kata ya. Okey. Jadi dalam tajuk ni dia kata nifas boleh juga digunakan untuk haid. Dia buat nifas, walaupun biasanya kita tahu darah haidlah sebulan sekali. Darah nifas yang mengiringi beranak, melahirkan anak, darah yang keluar bersama kelahiran anak tu dipanggil nifas. Tapi kat sini kita lihat penggunaan dia disamakan saja. Okey, saja. Dan apa dia kata perbuatan dia lari tinggalkan Nabi SAW tadi, walaupun sebenarnya kalau ikutkan
tak ada masalah. Tapi dia lari nak tukar baju sebagainya, itu adalah di antara keelokan untuk kita duduk dengan orang dan sebagainya, salin pakaian bagi keadaan tertentu. Cuma ketika dia salin baju tu, ketika tu dia tak ni juga, tapi Nabi panggil dia. Dia kata Fada'a ni, dia kata Nabi panggil aku. Nabi panggil aku, dia kata Fada'ani fattaja'tu ma'ahu fil khamilati, maka aku pun berbaring dengan Nabi dalam kain berkenaan, duduk sekali dalam tu juga. Okey. Qalat berkata lagi, dia kata lagi, Ummu Salamah kata lagi, wa kanat hiya wa Rasulullah, dan dia dulu dengan Rasulullah yang tasilan mandi fil ina'i wahidi, daripada bekas yang satu, minal janabati, daripada junub. Maksud dia tidak timbul tajuk ni nak tunjukkan bahawa ketika mana isteri tadi dalam haid, jangan halau keluar daripada bilik, atau lelaki pun yang tinggalkan, duduklah tidur, tak ada masalah, tidak menjadi masalah. Walaupun kita kata haid tadi kan mungkin terkena baju, nanti baju tu boleh basuh, tak ada masalah, tapi dia tak perlu tinggalkan dia atas alasan kerana dia haid. Kononnya apa, kita ni bersih sangat saya bermunajat pada Allah Ta'ala, awak tak boleh dekat dengan saya. Tak ada. Islam tak ada itu. Maksudnya memang Nabi SAW layan dengan baik, dan bahkan sampaikan kepada masalah mandi. Kalau sekiranya junub, bukan ni haid, ketika junub, Nabi SAW akan mandi dengan isteri bersama daripada bekas yang satu. Ni yang kita akan baca sekali lagi dalam bab mandi. Mandi wajib ni kita belajar sekali lagi. Tapi kes dia ketika yang ini, memang Nabi akan mandi macam tu dengan isteri dia, tanpa macam asingkan. You mandi dulu, I mandi kemudian. Kadang-kadang dia macam rasa macam, nak bukan cakap, tapi memang ada orang macam jijik, rasa jijik dengan darah jijik kan. So dia kata benda tu Nabi tak rasa jijik pun, Nabi kata tak ada masalah, tidurlah. Maksudnya orang kita kadang-kadang lebih-lebih, tak boleh lebihan, over sangat, sampaikan peringkat dia kata macam jangan dekat saya, sekian. Ialah pasal kes sentuh pun batal wuduk jadi jangan dekat. Jadi tak boleh macam tu. So, Nabi SAW mesti panggil isteri dia balik tidur kat atas katil tadi, walaupun isteri tu tukar dah baju haid. So bila isteri dia Nabi panggil balik, jadi masalah tak ada masalah lah. Dan seorang lelaki dengan isteri dah haid pun tidurlah, tak boleh timbul masalah untuk halau dari tempat lain ke, you tak bersih, I lari tempat lain, tak ada. Nabi tak lari, anda tak usah lari. Faham yang tu je. Okey. Kalau tidak, macam-macam benda keluar kan, orang kita ni macam-macam benda, hilang ilmu kebal lah. Nak belajar ilmu kebal tak boleh. Ya. 228 atas ikatan kain, maknanya above the kain. Above the kain. Maksudnya saya ayat cakap lah, ayat minta maaf cakap juga. Gesel ke apa di luar kain je. On top the kain boleh, tak ada masalah. Jangan selak kain tu je. Jangan selak kain je. Ada orang kata maksud dia bahagian atas daripada kain tu, maknanya kau sentuh tak. Daripada atas kain tu tak apa. Mana peluk ke apa sebagainya, dia atas kain. Jangan buka kain tu je. Itu yang dia sebagai larangan. So dia kata dia ada boundaries. Dia bagi diri dia tempat tersebut jangan sentuh, jangan cuik. Lain tak ada masalah, sentuh dah tak ada masalah, tak ada masalah langsung untuk dia buat benda tersebut. Kira dia kata apa? Itu yang Musalamah punya hadis. Kemudian disebut berikutnya, dia kata wa an Aisyah, dan Aisyah daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, kana Rasulullah SAW yukhriju ilayya ra'sahu, baginda keluarkan kepadaku kepala baginda, minal masjidi, daripada masjid. Mana sini kan bilik Nabi SAW. Okey, ni masjid kan, Nabi keluar bilik. Ini tempat mimbar Nabi kan. Bilik yang Nabi ditanam sekarang tu bilik Aisyah. Okey, dahulunya Rasulullah SAW akan ulurkan kepala dia kepada Aisyah radhiyallahu anha daripada dalam masjid. Ulurkan kepala. Macam ni, time to time Nabi suka basuh kepala, rambut ni. Dia panggil basuh kepala ni, basuh rambut. Okay, bukan mandi, basuh rambut je. Kita panggil apa? Tarajul. Tarajala, ya tarajalu. Tarajul. Dan biasanya isteri mandikanlah, basuhkan kepala dia, diulur kepala, dan isteri akan basuhkan kepala dia. Ini bukan sebab air tak kurang, air sikit dan sebagainya. Ini cara memang dahulu mereka buat macam tu. Okey. Kemudian Nabi ulur kepala, dan Aisyah akan basuhkanlah. Basuhkan, ya. Wahwa, dan Nabi tu mujawirun, dan dia adalah bersebelahan. Kan daripada masjid kan bersebelahan dengan rumah atau bilik Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW tidur, kalau rumah dia, dia masuk sini, ini masjid. Nah, ini rumah dia. Rumah dia, pintu rumah dia tadi, bilik Aisyah radhiyallahu anha, satu pintu menghala ke dalam masjid, satu pintu yang menghala keluar ke sana. Maksudnya itu bilik Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Jadi Nabi SAW ulurkan kepala untuk dibasuh kepala baginda. Dan riwayat yang datang, dia kata dalam riwayat yang lain datang menerangkan baginda tak keluar tu sebab apa? Sebab baginda beriktikaf. Pasal yang bila sebut Nabi beriktikaf, itu alasan yang mengatakan kenapa Nabi tak keluar termasuk rumah.
Pasal Allah Taala nyatakan dalam apa? Jangan keluar ke tinggi masjid kan. Dalam kedang iktikaf. So Nabi tak keluarlah, Nabi ulur kepala saja untuk dibasuh kepala baginda. Tapi dan Nabi SAW memang menjaga rambut baginda. Dalam hadis yang lain berkata man kana sya'run falyukrimhu. Siapa yang ada rambut, maka muliakanlah rambut dia. Siapa tak ada rambut, tak ada hal. Siapa ada rambut, muliakan. Basuh, letak minyak dan sebagainya. Jangan macam lantak kelas saya zuhud. Itu nama dia tak betul, bukan sunnah. Sunnahnya orang tersebut kena jaga rambut dia. Kan, jaga, basuh dan sebagainya. Ni kan pergi dekat-dekat bau rambut dia macam bau benda tak tahu. Itu salah. Islam kena basuh. Kan, letak minyak dan sebagainya. Itu cara yang sunnah Nabi yang SAW ajarkan. Tapi ada juga hadis dalam Bukhari datang Nabi larang para sahabat daripada menyikat rambut setiap hari. Menyikat rambut. Tamasyut yaumul kulli yaum. Nabi larang daripada perbuatan menyikat rambut pada setiap hari. Ada para ulama kata itu kerana benda tu akan merosakkan rambut. Ada para ulama kata tak, dia kerana untuk mengelakkan orang tu terlampau berdandan. You know? Terlampau berdandan macam apa tu nak keluar dah kan, dia tengok asyik bersikat rambut, dia berdandan sangat. Sibuk orang tengok rupa dia macam mana. Kadang sibuk dekat luar, kat rumah tak ada sibuk rupa macam mana. Tu masalah juga. Macam kita kan banyak macam tu kan, dekat rumah tu tengok apa tak ada sibuk pun. Kan? Rambut macam tu ambil kau kan. Tak boleh kan. Pasal pada untuk wanita atau tak untuk lelaki pun sama. Kadang kita nak elok muka depan isteri lah. Kan tempat yang kita kata orang tu kan berdandan dan sebagainya. Cuma beza dia perempuan memang restrict langsung, tak boleh bercantik-cantik kecuali depan suami saja. Depan orang lain tak sah. Pakai bling-bling sangat dan sebagainya gitu kan. Tak ada siapa. Kan takut tengok macam. Kan dah tengok takut. Dia lintas dekat keluar tu kan, kena cari matahari kan, silau mata. Macam-macam. Kat sini ada, kat situ ada, kat situ ada. Kan batu apa? Swarovski apa? Swarovski. Benda tu sampai kita nak harap kecoh benda tu dia ni. Mahal gila. Kristal dan sebagainya kan. Itu benda. Tak adalah kalau pakai benda tu malaikat doakan manjang nak juga pakai. Tapi tak ada kaitan dengan malaikat, dia terus pakai. Tak apa. Panjang semua tak juga. Tapi memang kita kata tidak menjadi tradisi. Sebenarnya rambut pendek kalau ikut dari sejarah mula dibuat oleh salah seorang raja Britain untuk membezakan tentera dengan tentera orang lain. Sebenarnya dia bukan jadi benda tu macam rambut panjang, bukanlah jadi dia tidak menjadi benda khas untuk wanita saja. Cuma ialah macam kita kata Nabi pun ada limit dia sampai bahu je. Paling panjang Nabi SAW tak punya sampai bahu. Sini 3. Botak kepala bukan sunnah. Nabi punya botak kepala ketika waktu tahallul daripada ihram saja. Adapun Nabi SAW cukur kepala sesuka hati tidak. Kan seronok macam inilah sunnah kan. Pada cikgu-cikgu sekolah tu tak nak bagi kutu, budak-budak berkutu kepala. Jadi dia cukur je kepala semua. Inilah sunnah dia kata. Pakcik-pakcik pun ya sunnah Nabi. Pasal bukan sunnah pun. Pasal kita kata penjagaan. Memang rambut kan kata tak jaga betul, macam kutu pun ada, benda pun ada. Dan sebab itu kena jaga. Jadi Nabi SAW walaupun dalam keadaan iktikaf pun Nabi rasa tak selesa ke kepala, Nabi akan suruh isteri dia basuhkan kepala. Cuma nak tunjukkan ketika itu Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi basuh kepala Nabi SAW, dia dalam keadaan haid. Okey. Dia dalam keadaan haid. Okey. Dan okey, saya baca hadis berikutnya dia kata wa anha daripada Aisyah radhiyallahu anha juga qalat berkata Aisyah, qala li Rasulullah sallallahu berkata pada Rasulullah sallallahu nawilini. Nawil ulurkan, capaikan. Nawili. Macam perempuan kuli, kumi. Ya pertama tu ya mukhatabah, ya wanita ya perempuan. Nun tu nun ruqayyah, ya kedua tu ya saya. Ya aku. Ulurkan aku, capaikan aku. Al-khumrata, mana kain? Khumrah, mana kain tudung kepala. Khumrah ni dia kata dia kata ada kata khumrah ni dia kata kain tudung kepala. Tapi ada juga kata khumrah ni adalah tikar yang dianyam. Okey? Dan di mana Nabi biasa sujud di atas tikar tersebut. Okey, pasal ada kata dikatakan khumrah tadi khumrah kerana dia menutup wajah. Menutup wajah ataupun menghalang wajah daripada terkena terkena lantai dan sebagainya. Okey. Dan tapi dalam penggunaan untuk wanita macam surah An-Nur ayat 31 wal yadrib nabi khumurihin. Khumur tu adalah tudung kepala. Tudung kepala bukan lapik untuk berkenaan. Okey, lapik kepala daripada kena lantai. Itu yang maksudkan. Jadi bila dia kata bila sebut dalam kisah sebut
Nabi dahulu diulur kepala, dan kemudian apa? Bila Nabi kata apa? Nawilini, ulurkan aku al-khumrata minal masjidi, daripada masjid. Okey. Dari masjid tu para ulama bercanggah pendapat. Adakah maksud dia Nabi sedang duduk dalam rumah, kain tu dalam masjid? Ataupun datang hadis dia ulurkan kain berkenaan dan Nabi sedang bercakap daripada dalam masjid. Faham tak? Nabi duduk dalam masjid, dia duduk dalam rumah, Nabi kata ulurkan aku. Nabi bercakap ni daripada dalam masjid. Ada para ulama bercakap pendapat berkenaan dengan minal masjid. Apa maksud dia? Ada yang kata dia kata nawili ni. Maksud dia mereka kata boleh untuk wanita haid bila kata ambilkan aku, ulurkan aku daripada masjid. Maksud dia boleh untuk wanita yang haid masuk masjid untuk keperluan bagi diri dia. Okey. Okey, itu sekiranya tidak ada pada jasad dia sebarang najis. Kerana dia tidak dihalang daripada masjid, melainkan bimbang untuk takut daripada ini berlaku jatuh darah dan sebagainya. Okey. Dan ini yang sebahagian daripada para ulama seperti Muhammad bin Maslamah dan juga kata macam tu. Okey, ada pun sebahagian mutakhirin dia kata apa? Dia kata maksud dia apa yang tu kata boleh untuk wanita masuk. Okey. Ada pula yang mutakhirin kata iza tasfarat tasfarat ni apa? Sekejap. Okey, maksud dia bila wanita tersebut dia boleh masuk tapi dengan syarat dia ada pakai benda macam cawat dan sebagainya untuk menghalang daripada darah tumpah. Dia boleh masuk, enter. Kerana kata dalam keadaan biasa tanpa macam tu masuk tak boleh. Dia kata bimbang takut kerana dia kata benda tadi bagi menjaga masjid daripada tertumpah darah. Kalau setitik sekalipun dah kena bersihkan. Masjidil Haram tu dia boleh pakai air kan. Kerana dia kata zaman dahulu tanah tidak mesti air dah. Zaman kita sekarang ni dengan kapet, potong kapet lah. Potong kapet dah tak ni dah. Dia takkan bersih macam biasa dah. Dia akan faham macam tu. Jadi dia akan jadi maksud dia banyak para ulama kata elakkan sebenarnya untuk wanita masuk. Sama sekali masalah pengotoran masjid lah. Ini bagi yang tidak berpendapat bahawa orang-orang yang yang dalam junub tak boleh masuk masjid. Sebab dalam hadis, dalam ayat Quran kan Allah nyatakan berkenaan dengan tajuk ni dalam ayat Ustaz, junub tu sinonimus intercourse dengan haid sama? Lain kan? Lain. Jadi mesti Ustaz sebut ni saya sebut junub, wa in kuntum junuban ni saya sebut dan junub. Cuma nak ceritakan sekarang sebab dia memang dua-dua dia ada besar. Kalau kita ikutkan orang junub dengan orang haid, berat haid lagi. Sebab orang junub dia boleh wuduk dan wuduk dia tadi meringankan sebahagian daripada haid dia. Kalau dia kata orang yang An-Nisa 43 yang saya tengok depan. Jangan buka Quran. Kena bagi tahu, kalau tak bagi tahu nanti dia buka juga. Okey. Nak buka Quran balik rumah. Okey. Balik rumah kan buka kan. Dalam kelas jangan. Kan jenuh pula. Kita buka sini, dia tengok buka bawah tu. Okey. 43 Okay, dalam 43 ayat 43 surah An-Nisa Allah Ta'ala nyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, la taqrabus salata, yang kamu dekati solat. Okey, the word solat dekat sini sebahagian para ulama menafsirkan dia sebagai solat tu solatlah perbuatan solat. Sebahagian juga kata tak, ini maksudkan solat ni adalah masjid. Sebab baca habis ya la tarku salata wa antum sukara, kamu berarti salat wa antum sukara dalam keadaan kamu mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu tahu apa yang kamu katakan, wala junuban, dan juga jangan kamu dekati dalam keadaan junub solat tu, illa abiri sabil, kecuali melintas jalan. So dia itu maksud dia masjid, bukannya semayang. Memang semayang tu kalau nak masjid tak boleh, semayang lagilah. Tempat untuk orang tu beribadat dan sebagainya, masjidlah tempat terbaik. Jadi ya ayyuhallazina amanu, yang kamu dekati wahai orang beriman, yang kamu dekati solat, maksud dia masjid, wa antum sukara, dan kadang kamu mabuk, hatta ta'lamu taqulun, sehingga kamu tahu apa kamu cakap. Pasal dia bimbang, dia kata dia kacau sembahyang sebagainya, macam juga orang yang bau mulut dia berbau kan. Kan Nabi larang datang masuk masjid. Okey. Dan jangan juga dalam keadaan junub kecuali melintas jalan je. Biri sabil, crossing the road. Maksud dia ini masjid, nak lintas ambil barang, lintas apa? Hatta taghtasilu, sehingga kamu mandi. Okey, ayat ni maksud dia ayat ni yang dipakai oleh para ulama untuk menghalang, bahkan orang-orang Malaysia menghalang wanita haid masuk masjid ke sini.
Jumhur para ulama halang sebab ini. Sebab haid dengan junub ringan lagi. Okey. Junub ringan lagi. Haid ni lagi berat. Pasal haid ni mandi 10 kali pun takkan bersih. Junub ni dalam keadaan dia kalau dia berwuduk ringan. Macam bila dalam hadis Nabi SAW, walaupun dia tak hilang lagi hadas besar dia. Cuma bila ditanya, nanti kita akan baca nanti, bila dalam keadaan orang tu junub, dia boleh untuk berwuduk dan sebagainya. Bahkan ada kesan kalau takkan Nabi suruh dia boleh ni orang nak tidur dalam keadaan junub ataupun nak makan dalam keadaan junub. Nabi kata ya, wuduklah. Wuduk dulu. Nabi galakkan wuduk dahulu baru buat benda-benda lain. Even kalau dia nak tidur balik sekali dengan isteri pun, elok wuduk balik. Jadi the words dekat situ maksudnya wuduk tadi ada efek kepada keadaan junub, tapi tidak pada keadaan haid. Sebab kenapa tak digalakkan wanita macam untuk kata yang haid untuk wuduk tidur dulu, wuduk tak payah. Tak timbul tajuk untuk mereka perkara ni. Sebab junub tadi haid tadi, keadaan haid tadi tidak hilang langsung walau sedikit pun. Sedangkan junub tadi boleh hilang keadaan dia bila dia mandi. Dia punya keadaan ada beza kat situ. Yang ini akan beza, yang ini tak ada masalah, yang ini akan hilang. Dia ada yang menjadi ringan. Yang sebab itu kalau dikata macam ni dan ayat ni datang, orang junub boleh lintas je. Junub boleh lintas di masjid tadi. Lintas ni, lintas inside masjid. Lintas, tapi lintas just pass by, okey. Lepak dalam. Ni masalah dia. Ada juga pendapat kata kalau dia wuduk dulu tak apa, boleh lepak. Ada kata macam tu, pasal dia kata dah ringan sikit. Tapi kalau ikut Al-Quran tadi tak boleh langsung. Sebab kenapa yang datang timbul larangan tadi, larangan untuk wanita haid masuk masjid tadi, berdasar pada dalil ni. Kadang junub pun tak boleh lepak lama, perempuan lagi dah tak boleh. Kalau perempuan haid masuk luar kawasan masjid tu, tak ada masalah, boleh lah luar masjid tu yang bukan orang tempat orang sembahyang, tak apa. Kan kita contoh kita kan pagar besar gila masjid, masjid negeri kan. Lintas pagar, bukan pagar roundabout tu pun tak boleh lintas. Macam ni matilah. Dia pasal tajuk dia ada tempat di mana akan berlaku solat. Tajuk sebenar. Dan bahkan para ulama sebenarnya bimbangkan takut masalah akan berlaku pengotoran masjid. Itu saja. Dan bahkan dengan apa? Mutaakhirin ulama-ulama sekarang kata tak ada mengapa. Kerana pasal dia kata pasal ayat ni datang untuk penjagaan saja. Yang wanita-wanita tadi yang haid tadi, dia dah dapat kawal zaman sekarang dengan pakai pad dan sebagainya, menyebabkan dia takkan kotorkan masjid. Ada yang tapi pihak yang kata tak boleh tetap berpegang. Ini kalau kata junub mungkin lintas saja, orang yang haid lagilah kena. Selagi teruk daripada orang yang junub. Orang junub ni dia boleh lintas saja. Tu perkataan solat tu bukan solat. Solat tu apa? Masjid. Faham tak? La taqrabu solat atau antum sukara, yang kamu dekati solat dan kadang kamu mabuk, sehingga kamu tahu apa kamu cakap. Jangan juga dekati solat ketika kamu junub, kecuali lintas jalan. Macam mana dekat solat lintas jalan? So, saya kata tukarkan perkataan solat tadi kepada masjid. Ni faham lah. Ustaz, kalau macam nak pergi dalam keadaan haid nak pergi toilet masjid tak boleh? Boleh lah, toilet masjid kan bukannya tempat semayang. Tak berhati nak jalan buat nikah semayang. Kan? Nak bukan nikah semayang. Golek-golek lah ustaz tu, gitu-gitu. Kan? Dengan tazkirah kat masjid. Kenapa dengan tazkirah? Orang bagi rehat tak payahlah. Ini one thing for sure kan? Haji tu buat dalam tempat solat semayang. Ya tak, okay. So ada rekod. Nanti kan nak tengok video balik. So ada tak khilaf? Khilaf? Ada tak? Wah. Bukan bagi ya. Kalau ketika mana hari raya, nanti kita akan belajar. Wanita haid ni tadi hadir bersama tempat, tapi dia menjauhi tempat semayang. Nabi bukan dua, maksud katakan padang tu tempat untuk sujud dan sebagainya, dia orang takkan dekat kat situ. Dia akan menghadiri, menyaksikan untuk mengaminkan doa, tapi tidak akan duduk depak sekali dengan orang yang semayang. Faham tak? Ada beza sikit. Maksud dia hadir sama. Nabi suruh datang, tapi dia jauhkan diri daripada tempat solat. So dia tu jauhkan lah. Jangan macam mana ada dalil kau tu tak boleh. Dengar juga pasal adab mereka. Kalau adab para sahabat macam tu, kena jagalah. Ya. Tapi sebab sekarang ni coverage is better than COVID. Macam mana? The Coverage is coverage is better. Tak juga alasan diorang pun kita boleh pakai 3-4 lapis pun boleh pakai. Kalau ikut untuk coverage saja. which is khilaf memang banyak yang Masalah pengotoran lah. Tapi tak, kalau kita balik pada asal, kalau dia kata balik pada asal kan, pada ayat ini bukan masalah pengotoran. Orang junub bukan menjejeh air mani. Orang junub kan, junub dah selesai ni, dia ada besar. Bukan air mani bersepah dalam masjid pun. banyak dari Itu tak, balik pada ayat ni. Faham tak ayat ni kata apa? If you are junub, you don't enter the masjid except for passing by only.
Faham tak pengertian dia? Kalau junub yang ringan banding dengan haid, disuruh jangan lepak. Kalau orang yang lagi berat, maksud dia, ini pasal, janganlah kata apalah ustaz-ustaz ni, apa masjid ni. Orang masjid taklid, saya faham. AJK masjid taklid. Ustaz yang mengajar mazhab fiqh Syafi'i, dia bukannya kita kata dia orang ni jahil, tak kita cakap apa. Tak, baca betul lah. So, the understanding is not about pengotoran masjid semata-mata. Pasal ikutkan orang junub tak najis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah sekali lari, jumpa Nabi, dia lari. Lepas tu dia mandi, datang balik basah. Dia kata, aku jumpa tadi, aku junub. Dia kata, nanti kita baca hadis sebut. Nabi kata, al-mu'min la yanjus, orang iman tak najis. Ini junub, dia tak najis pun. Tapi dalam ayat ni restrict, only for passing by. So maksudnya bila ayat ni restrict, anda kena jaga masalah restriction tadi. Ada orang kata, dia kiaskan pula, dia kata, tapi orang kafir Nabi bawa masuk dalam masjid, maka dia dalam keadaan tak mandi wajib. Dia selagi mana? Orang kafir tadi dia taklif Islam, tak dikira masalah tersebut. Dia kat dalam masjid pun tak ada masalah. So itu junub, kalau haid ini lagi berat lah. Lagi berat. Pasal haid lagi berat banding dengan junub. So satu benda kena ingat. Dia ada dalil tak on the haid? Pasal untuk jauhi masa solat. Ini kata nakkan dalil tadi, kita kata masalah siapa lagi berat. Takkan nak kata macam kena dalil yang sama. Pasal orang tadi dua-dua kena mandi. Kena mandi. Orang junub kena mandi. Hatta taqtasilu ni maknanya. Hatta until taqtasilu, kalian mandi. Don't enter except dah mandi. Sekarang ni kalau dia mandi, boleh masuk. Orang yang junub tadi nak mandi time bila? Orang haid tadi, sampai bila dia mandi? Selagi tak habis. Selagi tu dia masih dalam keadaan yang sama. Sebab kenapa sometimes kan kita belajar terlampau panggil apa, ikut dia ulama yang kawan dia bukan falsafah. Tak, ini bukan falsafah. Yang ini bab ni berkenaan dengan kita dan masyarakat kita ni. Kita dulu tahu ulama yang ada faqih, muhaddis, faham fiqh dan juga faham hadis. Ada ulama dia muhaddis tapi tak faqih, pandai hadis sahih dhaif dia pandai, tapi bab berkenaan dengan apa, berkenaan dengan fiqh dia tak baca, dia tak boleh nak relate tajuk tadi jelas. Kalau kita baca balik jelas, kenapa? Kalau junub kecuali lintas jalan saja. Kalau orang junub boleh lintas jalan, hatta mandi pun boleh dilepak-lepak dan tu. Maksudnya kalau dia kata bukan junub, maksud dia buat apa? Dan bahkan kita ambil pula kisah hadis Nabi yang ketika hari raya. Nabi suruh jauh elakkan duduk kat tempat kawasan musalla, tempat solat. Lain tepi-tepi dia okey. Tempat solat tu sini tak lepak. Dekat situ kita faham walaupun tempat musalla zaman Nabi terbuka. It's not ada bangunan. Dan bukan bangunan. Tempat solat hari raya bukan bangunan. Tak ada bangunan. There's no building. Terbuka, lapang. Dan sebab tu kita kata jangan keluarkan ayat macam kata mana dalil untuk kata tak boleh. Tak ada dalil kata tak boleh, dia kita buat. Itu salah. Sebab kita kena faham kat sini understanding of the dalil ni. Kumpulkan dalil semua dan kita faham semua. Kalau kata kita tengok satu dalil, kita nakkan hadis yang disebut. Contoh macam kalau kita nakkan hadis macam tu, ada dalil sepak mak bapak, ada? Mana ada? Yang dalil kata jangan kata aja. Sepak boleh. Dan itu masalah dia, understanding kena tengok juga. You have to know dia kan sebutnya tu. Pasal dia orang kata macam kes babi. Dari yang haramnya hanya daging saja. Kulit dia pakai. Kan? Pasal kes dia pasal para sahabat Nabi elakkan, kita goleng-goleng dengan kulit babi. Takkan kot. Zaman Nabi pun, zaman Nabi kulit babi pun ada. Kulit babi antara kulit paling keras, paling lihat. Tapi bila kita lihat dia kata benda ni kulit babi je, babi haram makan saja. Sampai keluar fatwa, saya dengar ustaz yang ikut sunnah pun ada. Yang tak ikut sunnah lagi teruklah. Yang ikut sunnah kadang kata tak apa. Alasan kerana yang haram hanya makan. Dikiaskan dengan tajuk bila Nabi kata berkambing. Inama haruma akluha. Yang haram kambing ni hanya makan saja. Kambing, bangkai kambing, Nabi kata kenapa halan tafa'tum bih? Kenapa kamu tak ambil manfaat dengan kulit ni? Lepas tu para sahabat kata ya Rasulullah innaha maitah, dibangkai. Nabi kata inama haruma akluha. Yang haram dia makan je. Lepas tu dia kiaskan ni kepada tajuk babi pun haram makan saja. Habis masalah lah macam ni. Kan itu boleh ternak babi untuk buat jual kulit. Tak, kali itu kita extend, tolak jauh sikit. Kawan kata tak apalah itu. Saya kata kan itu dan buka ternak dan babi. Itu jual kulit babi, tak makan. You don't eat, tapi kita jual kulit. Apa salah dia? Haram daging. Daging kita buang. Terus bagi orang makan. Tapi kulit kita ambil. Macam mana? Boleh? Tak nak pula buka kulit ladang babi. Jenuh juga ni. Jadi konsep macam masalah wanita yang junub tadi kan, masalah masjid tadi, memang pasal kisah Aisyah radhiyallahu anha ni, pasal dia kata nawilini al-khumrata minal masjidi.
Dia kata soalan dia, daripada masjid ke dia pergi ambil dalam masjid, dia keluar-keluar, or dia daripada dalam rumah, Nabi panggil dia suruh urungkan. Dan Nabi berkata ketika itu daripada masjid. Maksud dia kita tahu tak bracket yang apa, al-khumrata ni kan. Mana kalau kita alihkan nawilini al-khumrata minal masjid. Kalau kita qala Rasulullah minal masjidi, berkata Rasulullah kepadaku daripada dalam masjid. Nawilini al-khumrata, urungkanku. Maksud dia khumrah tadi, kain tadi atau lapik tadi berada dalam rumah, ulur pada Rasulullah dalam masjid. Ada kata tak, riwayat dia masa dia datang Nabi, the whole word is from the prophet. Maksud dia Nabi kata, ulurkan aku kain tu tadi daripada dalam masjid, bawa ke sini. Maksud dia ambil daripada dalam masjid, from the mosque. Tahu tak? Aisyah kena masuk. Aisyah masuk dalam masjid lah. Itu yang ayat. Di ayat yang itu membawa maksud Aisyah masuk masjid, ambil, bawa ke Nabi. Nabi dalam masjid. Nabi tak ada. Taklah kalau macam tu Nabi dah bukan dalam masjid lah maksud dia. Pasal minal masjid, pasal wording tadi, kalau kita letak bracket soalan kata-kata Nabi tu sampai sini, berkata kepada Rasulullah SAW, ulurkan aku al-khumrata. Minal masjid ni kalau kita berkata, Rasulullah berkata kepadaku daripada dalam masjid, ulurkan aku lapik berkenaan, kain lapik berkenaan. So maksud dia kalau Nabi bercakap, maksud dia Nabi Aisyah dalam rumah, Nabi dalam masjid, ulurkan aku benda tu. Nabi bercakap dari dalam masjid. Satu lagi orang kata tak, pasal zaman dahulu mana ada bracket tu. Mana where's the word, where's the sekian. Jadi ada yang kata tak, dia kata Nabi SAW duduk dalam rumah, Nabi minta Aisyah pergi ambil benda daripada dalam. Nampak tak ada dua keadaan. Satu Nabi duduk dalam masjid, Aisyah dalam rumah, suruh ulurkan, dan minal masjid itu balik pada qala. Berkata Nabi kepadaku daripada dalam masjid, ulurkan aku al-khumrata. Ada satu lagi maksud dia yang biasa dipakai adalah Nabi duduk dalam rumah, Aisyah pergi ambil dalam masjid. Ambilkan aku lapik tadi dalam masjid. Okey, jadi dua pengertian tersebut dipakai. Okey. Jadi masa dia kata apa? Dia kata jadi ada separuh yang lain kata, dia kata Aisyah kata telah bersabda kepadaku Rasulullah SAW daripada dalam masjid. Nabi kata kepadaku daripada dalam masjid, hulurkan aku al-khumrata. Dia mana kedepankanlah, maksud dia bracket soalan kata-kata Nabi tu bracket. Dia kata Nabi bercakap pada dia dalam masjid, ulurkan aku benda berkenaan. Okey. Dan di atas inilah yang masyhur pada mazhab para ulama. Kerana apa? Kerana dia kata tidak masuk masjid. Dia kata dia itu Aisyah radhiyallahu anha tidaklah kita kata masuk masjid dan takkan mukim dalam masjid duduk lepak diam dalam tu. Pasti dia dalam rumah. Takkan dia dalam masjid, Nabi dalam rumah. Faham tak? Itu yang lebih kena pengertian dia. Dan kalau orang tu baca dengan pengertian satu lagi, maksud dia Aisyah masuk masjid Aisyah lepak dalam masjid, Nabi lepak dalam rumah, terbalik tu. Faham tak? Okey, jadi pasal dalam hadis yang datang Abu Daud, Nabi kata apa? La uhillul masjidah li haidin wala junubin. Cuma hadis ni dhaif. Ada yang dhaifkan, banyak ulama dhaifkan hadis ni. Kerana dia kata hadas tadi akan lebih kerana hadas orang yang junub ni, orang yang haid ni lebih teruk berbanding dengan orang yang junub. Kalau orang junub disuruh jauhi daripada masuk dalam masjid kecuali untuk datang sekejap keluar balik saja. Jadi mereka kata secara lintas tadi okeylah, dan masalah lintas wanita tadi kita kata sepatutnya tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab lintas saja. Macam Nabi katakan apa masuk kan. Jadi dia ketika tu bila Nabi SAW katakan dia ulurkan, so dia ulurkan. Kalau lintas sebentar ke ambilkan kan, hantar pada Nabi ke dan sebagainya, tak ada masalah juga. Hantar sebentar dan lari balik. Tapi ketika tu dalam hadis berkenaan datang dia kata apa? Dia kata inni haid. Nabi suruh dia buat tu, dia kata inni haid, aku haid. Maka Nabi kata apa? Inna haidataki laysat fi yadiki. Haid engkau bukan dekat tangan engkau. So maksudnya tak ada masalah untuk engkau ulurkan benda tu kepada aku. Tak ada masuk nanti. Kalau pengertian tu maksudnya dia di rumah, dia ulur kepada Rasulullah SAW. So tak ada masalah untuk kata bahawa benda tersebut berlaku. Tangan dia keluar tingkap lah. Yang tingkap lah. Macam tu saja pengertian tu yang dibawa. Tapi ada macam kita kata baca dengan pengertian Aisyah pergi masuk masjid ambil lepak, tu dia tu ada ni sikit. Sebab kita kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau itu buat apa Aisyah nak kata aku haid? Why should she say something about aku haid? Kalau dia kata tak ada masalah, if there's nothing about that, so kenapa dia kena cakap aku haid? Dia highlight lah. Kenapa dia highlight aku haid? Kalau dia kata tak ada masalah, there's nothing, no problem, just enter. Kenapa Aisyah sibuk? Faham? Ini kita para ulama baca kat situ.
Jadi pengertian tersebut dilihat dengan maksud itu. Jelas? Jelas? Tapi memang ada sikit lah macam, tak puas hati, saya tahu. Ada orang tak puas hati. Saya tahu. Tapi kami nak dengar ceramah Ustaz. Saya tahu masalah khilaf. Tadi kita sekarang ni masalah belajar dengan, bukan pasal pandu Ustaz cakap apa. Dalil tadi. How do you understand the dalil? Not about siapa yang cakap. Kalau ikut siapa cakap, dan kena kira lah Ustaz ni belajar berapa lama, Ustaz ni tua ke muda, Ustaz ni handsome ke tidak. Kan? Jangan ada orang, Ustaz tu handsome, kita dengar cakap dia. Ini masalah juga. Ustaz ni tak nak, pasal bulat. Masalah juga. Okey, kita ulang. Tapi maksud dia, dari segi understanding tadi jelas tak? Jelas kan? Mana bila Aisyah highlight, Aisyah cakap, Nabi larang, Nabi sekian. So, kena define. Ayat Quran tadi, faham betul-betul. So that dia waktu-waktu tertentu yang wanita tadi, disuruh rehat. Lihat. Pada ketika tu, waktu tu emosi tak betul sangat kan. Kalau dengar ceramah-ceramah kan nanti jadi ta'asub. Ustaz ni lah aku ikut sepanjang hidup aku. Masalah juga. Ustaz, maksudnya kan ada yang kata pegang Quran dengan... Itu saja lain. Nanti bincang kemudian. Okey. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.